Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya. Ya, jadi saya ucapkan selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semua, Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Jerman kita yang sudah kita mulai sejak lama. Kita sekarang sudah menginjak di Abschnitt 10 ya, itu artinya bab nomor 10, pelajaran nomor 2. Sekarang kita sudah menginjak video nomor 49 ya. Deutsch für euch lernt ihr hier Deutsch kostenlos. Abschnitt 10 Teil 2 video nomor 49 ya. Sekarang kita akan membahas apa yang kita sebut dengan refleksif pronomen ya. Jadi refleksif pronomen ini adalah kata kerja yang kita buat untuk mencerminkan melakukan sesuatu terhadap diri kita sendiri atau yang bisa juga berarti saling ya, saling. Jika itu melibatkan dua orang, maka itu akan berarti saling ya, misalnya saling bertukar pikiran atau saling bercakap-cakap ya, seperti itu ya. Kita akan mempelajarinya lebih jauh mengenai apa yang disebut dengan refleksif pronomen. Tentunya ini adalah suatu hal yang baru karena memang kali ini kita sudah sampai di pembahasan itu. Dilihat dari apa yang kita sudah pelajari selama ini, tentunya memang sudah saatnya kita mempelajarinya ya. Baik, kita lihat apa isi dari teks ya. Kita akan memulainya dengan membaca sebuah teks pendek ya, yang berisi kalimat-kalimat yang saya maksud itu ya. Seperti misalnya, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Di sini kata kerja ini memang tidak bermakna saling, tetapi ada kata-kata kerja tertentu yang memang apa yang memang disebut dengan refleksif verben ya, refleksif verben. Di sini ada refleksif pronomen ya, dan juga ada yang kita sebut dengan refleksif verben. Karena tentunya refleksif pronomen berkaitan erat dengan refleksif verben ya. Dalam hal ini tentunya kita akan mempelajari bagaimana perubahan pronomennya atau personal pronomennya. Ya, misalnya ich menjadi mich. Ich freue mich sehr. Tetapi bukan berarti kita harus menghilangkan subjek ich-nya di sini, tetapi mereka bergandengan ya. Ini asal katanya sich freuen ya. Sich freuen ini artinya bergembira, senang ya. Sama dengan freust du dich auch ya. Freust du dich auch ya. Ini dalam arti apakah kamu juga senang ya? Senang itu berhubungan dengan apa yang terjadi dalam diri sendiri, begitu antusias dan begitu senang ya. Dalam hal ini memang agak sulit dijelaskan apa yang dimaksud dengan refleksif pronomen atau refleksif verben. Tentunya kita akan melihatnya bagaimana penempatannya atau penggunaannya dalam kalimat ya. Tentu saja kata-kata atau kata kerja yang termasuk apa yang disebut dengan refleksif verben, tentunya itu kata-kata kerja khusus ya. Bahkan kalau kita mencarinya di dalam kamus, tentunya kamus akan memberitahu kita kalau itu termasuk kata kerja refleksif ya, atau refleksif verben ya. Freust du dich auch ya? Apakah kamu juga senang? Jadi artinya asal katanya adalah sich freuen ya, sich freuen. Gandengannya adalah sich freuen. Freuen itu sendiri ada kata kerjanya, sedangkan gandengannya adalah sich freuen. Di kamus kita akan menemukan bentuk kata kerjanya seperti itu. Jadi sich freuen berarti itu adalah termasuk kata kerja refleksif ya. Jadi ich freue mich sehr, saya begitu senang. Freust du dich auch? Apakah kamu juga senang? Und Peter, freut sich sehr besonders. Ja. Jadi freut sich sehr besonders. Ya. Jadi Peter, dia juga begitu senang. Tentunya ya, dia juga begitu senang.
Ini khususnya, besonders ini artinya khususnya atau terutama. Er freut sich sehr, terutama dia begitu senang, ya. Sich freuen, ya. Jadi kata kerja refleksif ini diikuti dengan bentuk akusatif dari perubahannya dari ich misalnya, ya, seperti ini, ya. Ich freue mich, du freust dich auch, er freut sich sehr besonders, ya, seperti itu. Jadi tidak mengganti kedudukan dari subjeknya, tetapi mereka bersama-sama digunakan dalam sebuah kalimat, ya. Tetapi tentunya ada perbedaan, ya. Untuk itu sich, ya, sich besonders Freunde, er freut sich sehr besonders, ya. Nanti kita akan menampilkan tabel, ya, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi atau konjugasinya. Können wir uns bald treffen? Ya, können wir uns bald treffen? Ini juga dibuat menjadi refleksif, ya, refleksif, ya. Können wir uns bald treffen? Bisakah kita saling bertemu? Bisakah kita segera saling bertemu? Itu kira-kira artinya. Ihr trefft euch morgen um 8 Uhr. Kalian saling bertemu besok pukul 8. Ihr trefft euch morgen um 8 Uhr. Die Freunde treffen sich vor dem Kino. Teman-teman saling bertemu di depan bioskop. Ya. Kino itu adalah bioskop, das Kino. Ya. Die Freunde treffen sich vor dem Kino. Kita lihat kalimat berikutnya. Ich kaufe mir ein Buch. Ich kaufe mir ein Buch. Ya. Ya, dalam bentuk refleksif juga ada bentuk datifnya, ya. Ich kaufe mir ein Buch, er kauft sich eine Fahrkarte. Saya ini adalah ich kaufe mir ein Buch, saya membelikan buku untuk diri saya. Ich kaufe mir ein Buch, ya. Er kauft sich eine Fahrkarte. Dia membeli kartu atau membeli tiket untuk dirinya sendiri. Dia laki-laki. Er kauft sich eine Fahrkarte. Kaufen Sie sich auch eine Fahrkarte? Apakah Anda juga membeli untuk diri Anda sebuah tiket, ya, sebuah tiket kereta misalnya, ya? Kaufen Sie sich auch eine Fahrkarte? Ich kaufe mir ein Buch, er kauft sich eine Fahrkarte, kaufen Sie sich auch eine Fahrkarte? Ini adalah bentuk pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan tabel, ya, bagaimana perubahan-perubahan itu bisa terjadi, ya, atau bagaimana bentuk-bentuk perubahannya, ya. Kita lihat di sini misalnya ich wasche mich, ya. Jadi mencuci. Ich wasche mich itu berarti bisa mandi karena itu artinya waschen itu berasal wasche itu berasal dari kata waschen yang berarti mencuci. Ich wasche mich, saya mencuci diri saya sendiri, berarti itu kan mandi, ya. Kemudian du wäschst dich. Du wäschst dich. Ini termasuk kata kerja kuat, ya. Karena itu dia berubah, dia terjadi perubahan pada du, ya. Jadi perubahannya atau konjugasinya tidak seperti biasanya. Karena kalau konjugasi kata kerja lemah, dia akan menjadi du wascht, ya. Tetapi A-nya ini menjadi A umlaut, ya, dan berbunyi wäscht, ya. Wäscht. Du wäschst dich, ya. Kamu mencuci dirimu, ya. Artinya mandi, ya. Dia laki-laki, es dia untuk neutral, sie dia untuk perempuan, sama. Er wäscht sich. Er wäscht sich, ya. Selanjutnya wir waschen uns, ya. Wir waschen uns. Ihr wascht euch, ya. Ihr wascht euch. Sie, mereka, sie, Anda, sie waschen sich, ya. Jadi perubahan itu adalah seperti ini, ya. Jadi ich diikuti menjadi mich, ya. Jadi du, dich, ya. Er, sich, ya. Jadi perubahan ini er, es, sie, sich, ya. Kemudian wir, uns, ya. Uns, ya. Ihr wascht euch, ya. Kemudian sie-nya menjadi sich. Kita lihat seperti contoh di atas ini. Ich freue mich sehr. Ini adalah perubahannya ich wasche mich, sama, ya. Atau misalnya kita membuatnya menjadi ich freue mich, bisa.
du freust dich, er freut sich, wir freuen uns, ihr freut euch, ya. Sie waschen sich, ya. Jadi seperti itu perubahannya, ya. Sama seperti ini, ich freue mich, du freust dich. Jika tidak menjadi pertanyaan, kalimat ini berbunyi, du freust dich auch, ya. Und er freut sich sehr besonders. Wir können uns bald treffen. Ihr trefft euch morgen um 8 Uhr. Die Freunde treffen sich vor dem Kino, ya. Sedangkan yang di bawah ini adalah bentuk datif, ya, terutama untuk mir, ya. Sedangkan er tetap seperti itu. Jadi tidak ada bentuk datif untuk er dan sie, ya. Selanjutnya kita lihat peraturan yang berikutnya. Ich wasche mir die Hände. Ich wasche mir die Hände. Jadi sama seperti ini. Ich kaufe mir ein Buch, ya. Ich wasche mir die Hände. Jika perubahannya dan berbentuk datif, ya. Du wäschst dir die Hände. Untuk du, ya. Sie wäscht sich die Hände. Jadi perubahan itu tidak terjadi meskipun itu bentuk datif. Die, sie. Dan kita lihat selanjutnya. Wir waschen uns die Hände. Ya. Ihr wascht euch die Hände. Sie waschen sich die Hände. Ya. Jadi terjadi untuk kasus datif dan untuk refleksif datif terjadi hanya pada ich dan du. Ya. Sedangkan yang lainnya adalah bentuknya sama. Ya. Jadi kita harus menghafal, ya. Ini kita harus menghafal bagaimana ini bisa perubahannya sehingga tentunya kita tidak keliru saat membuat kalimat itu, ya. Karena tentunya jika tidak seperti semestinya maka akan kedengaran aneh, ya. Jadi ini semua harus dihafal. Jadi ich wasche mich, du wäschst dich, sie wäscht sich, wir waschen uns, ihr wascht euch, sie waschen sich. Kemudian ich wasche mir die Hände, du wäschst dir die Hände, er wäscht sich die Hände, wir waschen uns die Hände, ihr wascht euch die Hände, sie waschen sich die Hände. Ya. Baik, kita lihat selanjutnya. Ini adalah aturannya. Apa yang ditampilkan di sini adalah prinsip-prinsipnya. Ya. Das Reflexivpronomen für ich, du, wir, ihr, Personalpronomennya mich, dich, uns, euch. Ya. Mich, dich, uns, euch. Ya. Ini adalah bentuk perubahannya. Kemudian das Reflexivpronomen für er, es, sie, und sie. Ya. Jadi das Reflexivpronomen untuk er, es, er dia laki-laki, es dia netral, sie dia perempuan, dan sie mereka, dan sie Anda adalah harus selalu sich, ya. Sich ist akusatif und datif, ya. Jadi sama dalam bentuk akusatif maupun datif seperti contoh yang barusan kita lihat di tabel, ya. Jika Anda ingin melihatnya kembali, tentunya Anda harus mengulang video ini sehingga Anda tidak akan lupa, ya, bagaimana perubahan-perubahan itu, ya. Dan tentu saja bagi Anda yang menginginkan bentuk file PDF dari video, dari tampilan ini atau dari slide-slide ini, Anda bisa memilikinya dengan menulis email ke saya atau menulis komentar dan memberitahukan kemana harus dikirim. Tentunya saya dengan senang hati untuk mengirimkan kepada Anda soft copy-nya, ya.